Okey, insya-Allah boleh. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Fatihil lima uliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, yang dimuliakan Cikgu Ishaq, seluruh Yudhiyah Muslimin. Jadi Alhamdulillah, balik perbincangan Risalatul Mubtadi, sambung pada muka surat yang ke-26. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi'ulumihi fid daraini amin. Rukun iman yang kedua, beriman dengan segala rasul. Maka kita apabila kita ni mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad sallallahu, maka di situ tiga akidah yang wajib dipelajari. Yang pertama, akidah dengan ketuhanan. Dan yang kedua, perkara yang dan akidah dengan kerasulan. Ini kita duk bincang tajuk yang kedua. Dan satu lagi, perkara yang berkaitan dengan sam'iyat. Semua yang dikhabarkan oleh Rasul wajib kita beriman. Jadi pada hari ini kita masuk bawah perbincangan tajuk yang besar, tajuk yang kedua, iaitulah yang berkaitan dengan Rasul. Beriman dengan segala Rasul ini ada dua cara. Pertama, beriman dengan segala Rasul dengan secara ijmal. Iaitu beriman dengan secara ijmal ataupun dalam secara borong. Beriman Allah secara umum ataupun secara borong itu iaitu wajib kita percaya dan i'tiqad bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak Nabi-Nabi dan Rasul. Dengan tidak ditentukan bilangan Nabi dan Rasul itu. Dan dalam hati kita, Allah Ta'ala melantik Nabi-Nabi ni ramai dan Rasul Allah pun ramai. Berapa bilangan? Wallahu'alam, kita tidak mengetahui dengan secara khusus. Cuma kita tahu secara umum ramai. Inilah mengikut qaul yang sahih, iaitu pendapat yang muktamad, sah. Apabila kita berpegang i'tiqad macam tu, sudah sah iman kita. Bahkan memadai kita percaya dan i'tiqad ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sudah cukup pada sah iman kita, yakni sah iman seseorang daripada kita mukallaf. Ini maklum. Nah, ini mudah saja kita baca. Moga-moga kita tumpang barakah daripada karangan almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar. Tambih, ini satu penjagaan. Perbezaan di antara Nabi-Nabi dan Rasul itu, dia ada saja perbezaan dia. Nabi ialah manusia yang lagi pula merdeka, yang diwahyukan kepada Nabi
diberitahu oleh Allah Ta'ala kepadanya, kepada Nabi itu segala hukum dan cerita-cerita untuk ia Nabi dengannya, dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Ini samalah. Rasul pun lelaki, Nabi pun lelaki. Nabi pun merdeka, Rasul pun merdeka. Bukan hamba. Nabi pun dapat wahyu daripada Allah Ta'ala melalui perantaraan malaikat. Begitu juga Rasul. Mereka pun dapat wahyu. Nabi wajib mereka itu amalkan apa yang diberikan kepada mereka, dan begitu juga Rasul pun wajib beramal. Tetapi bezanya, dan disuruh oleh Allah Ta'ala mereka itu Nabi menyampaikan kepada orang lain. Ini saja beza dia. Nabi tak wajib, tak dituntut untuk sampai kepada orang. Adapun Rasul wajib menyampaikan kepada orang lain. Wa ma'alul illal balagh. Tidak ada perkara Rasul melainkan menyampaikan. Rasul ialah manusia yang lelaki. Tak ada Rasul daripada kalangan perempuan, tidak ada. Semuanya lelaki. Merdeka. Semua Rasul itu merdeka. Tidak ada dari kalangan yang hamba. Yang diwahyikan. Yang diwahyukan kepadanya, kepada Rasul, segala hukum. Yakni hukum syarak. Diberikan kepada mereka oleh Allah. Dan cerita-cerita untuk mereka, iaitu Rasul, beramal dengannya, dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka. Dan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, Rasul, menyampaikan kepada orang lain. Ini tugas Rasul yang utama. Iaitulah menyampaikan tabligh, menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintah. Wajib disampaikan kepada umat. Kedua, beriman dengan secara tafsil, iaitu wajib kita tiap-tiap orang mukallaf percaya, beriman bahawasanya segala Rasul yang nama mereka itu Rasul, tersebut di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 25 orang itu tetap Rasul dengan tidak ada syak. Dengan makna jika ditanyakan salah seorang daripada nama-nama Rasul yang tersebut di dalam Al-Quran itu Rasul atau tidak, maka dijawab oleh seseorang itu, ia nama seperti Adam tetap Rasul, Idris tetap Rasul. Itu contoh. Dengan tidak ada syak. Jadi 25 orang ni, kalau orangnya kita Rasul, maka kita jawab Adam tu Rasul. Kalau orang tanya Idris tu Rasul atau tidak? Ya, tetap Idris itu Rasul. Kalau orang tanya Nuh tu Rasul ataupun tak? Kita jawab, ya, memang sebenar Nabi Nuh AS itu sebagai Rasul. Dengan tidak ada syak. Walau tidak dihafazkan dia akan nama 25 orang Rasul itu sekalipun, memada sekadar kalau ditanya kepada kita, Adam tu Rasul ke? Jawab, ya. Idris tu Rasul ke? Ya, memang Rasul. Maka sudah memada i'tiqad atau iman seseorang, sah iman seseorang itu. Jadi 25 tu kita maklum. Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi kita Habibuna, kekasih agung kita Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ada Rasul yang akhir, Rasul kita yang kita muliakan, yang kita kasihi, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya kesemua Rasul-Rasul tetap dan sabit wajib mereka itu Rasul bersifat dengan 4 sifat yang wajib bagi mereka itu. Jadi kita kena beriman
setiap Rasul yang Allah Ta'ala lantik itu mesti memiliki 4 sifat utama. Kena ada 4 sifat utama ni bagi setiap Rasul yang Allah Ta'ala lantik. Dan tidak sama sekali. Mana ada 4 sifat utama. Lagi akan datang kita bincang, siddiq, benar. Allah Ta'ala tak lantik Rasul yang bohong. Yang kedua, amanah. Boleh harap. Allah Ta'ala tak lantik Rasul yang khianat. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Allah Ta'ala tak lantik Rasul yang tak buat kerja dalam melaksanakan dakwah. Dan yang keempat, iaitulah fatanah, cerdik, bijaksana. Allah Ta'ala tak lantik Rasul daripada kalangan yang bodoh. 4 sifat utama ni mesti ada kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, begitu juga kita nak pilih pemimpin. Takkan kita nak lantik orang yang bodoh untuk menjadi memimpin kita? Tak. Takkan kita nak lantik orang yang khianat nak memimpin kita? Tentu tak. Itu kalau kita pilih sekalipun, tentu kita tak pilih orang yang khianat, orang yang bodoh. Kita tak pilih. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha sempurna. Ilmu Allah Ta'ala itu sempurna. Alimun hakimun. Sudah tentu Allah Ta'ala lantik orang yang sempurna untuk menjadi Rasul ataupun wakil Allah Ta'ala ke hamba dia. Tentu Allah Ta'ala pilih orang yang elok. Orang yang sempurna. Dan tidak sama sekali mustahil di atas mereka itu Rasul bersifat dengan 4 sifat yang mustahil. Atas mereka itu Rasul. Iaitu 4 sifat yang mustahil. Segala lawan bagi sifat. Lawan bagi sifat yang wajib. Lawan bagi sifat yang wajib itu. Mana dia? Hak mustahil. Bohong. Mustahil Rasul itu dusta. Khianat. Mustahil Rasul khianat. Menyembunyikan ilmu. Mustahil Rasul menyembunyikan. Tak buat kerja dalam dakwah. Mustahil. Dan begitu juga mustahil Rasul itu bodoh. Subhanallah. Allah Ta'ala tak pilih Rasul yang ada sifat-sifat mustahil yang kita sebut tadi. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit pada mereka itu Rasul. Bersifat dengan segala sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu Rasul yang tinggi. Jadi wajib kita beriman harus bagi semua Rasul itu sifat dengan sifat manusia yang terpuji. Dan sabit pada dan i'tiqad wajib kita beriman bahawasanya tetap dan sabit pada mereka itu semua Rasul itu bersifat dengan segala sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu yang tinggi. Jadi harus bagi Rasul bersifat dengan manusia, tetapi sifat manusia yang elok, yang baik, yang sempurna. Akhlak yang tinggi. Kepribadian Rasul itu yang mulia, yang tinggi, yang tidak mengurangkan martabat mereka itu sebagai Rasul. Contoh sifat manusia seperti makan. Rasul itu manusia. Maka harus bagi mereka itu makan. Tapi makan yang baik dan beradab. Tak makan benda pelik-pelik. Seperti dhab. Rasul kita tak makan. Begitu juga makan dengan adab. Ambil makanan, cubit dengan 3 jari saja. Lepas tu makan, kunyah dengan banyak untuk menghadamkan makanan di dalam perut. Makan pula dengan beradab, tak membazir dan seumpamanya. Minum. Rasul kita pun minum minuman yang mana Rasul kita suka minum yang sejuk. Begitu juga sakit. Sakit ni ringan-ringan. Tak. Kalau kita belajar, baca kitab Qisasul Anbiya yang mengatakan Nabi Ayub sakit buruk kepala,
kemudian berulat. Maka Tuan Guru Haji Soleh, dia ambil daripada guru dia Pak Da'i Mekah. Cerita itu mestilah kita tanggung dua keadaan. Yang pertama, buruknya kepala tu setelah tugas menjadi Rasul. Dulu ni apabila dia habis kerja dakwah, dia boleh rehat. Habis tugas dia. Pencen lah. Tapi Nabi Muhammad, Rasul kita pencen. Sampai wafat. Kenapa? Tak mungkin sakit yang berat itu ketika tugas ia menjadi Rasul. Sebab hikmah Allah Ta'ala melantik Rasul untuk orang dekati. Untuk orang rapat. Kalau sakit yang pelik-pelik, orang geli. Orang akan lari, orang akan jauh. Maka mustahil ketika menjadi Rasul itu sakit seperti itu. Kalau sakit pun ia, sakit yang ringan. Adapun sakit yang berat, menyebabkan meliarkan hati orang untuk dekati seorang Rasul itu, mustahil. Allah Ta'ala buat penyakit yang ringan seperti demam, batuk, luka dan seumpamanya, itu sakit yang biasa. Sakit yang menyebabkan orang tak berani duduk dekat ni tak terlibat ketika menjadi Rasul itu. Contohlah. Contohlah ni, kalau ustaz tu ada corona. Kita berani duduk dekat dia. Pakai tak duduk dah. Kuliah dia pun kita tak pergi lah. Kalau online gagah kita dengar. Pasal apa? Pasal penyakit tu orang takut, orang tak mau duduk dekat kerana sebab daripada dia tu bahaya. Jadi sakit Rasul ni sakit yang ringan. Ataupun tanggungan yang kedua, kata Pak Da'i, guru kepada Tok Saleh, ini adalah rekaan Israiliyat. Yang tidak ada sandaran. Mereka hanya mereka sahaja. Baik. Jadi harus bagi Rasul makan, minum, sakit, tidur dan sebagainya seperti kerja. Mencegah. Seperti at-tijarah sunnatul Rasul, menyega itu sunnah Rasul. Menyega ni adalah sunnah Rasul. Tengok. Sebab apa bangsa Cina ni kaya? Bukan sahaja dalam negara kita, bahkan negara-negara yang lain. Kerana mereka itu bijak dalam perniagaan. Allah Ta'ala bagi anugerah kepada mereka. Kalau menyega ni memang Cina. Jadi macam sebab apa? Sebab mereka mengambil sunnah Rasul itu, iaitulah perniagaan. At-tijarah sunnatul Rasul. Menyega itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Kita tengok kedai RM2 tu lah. Kalau kita nak menyega ni, RM2 nak untung kot mana dah. Dengan import pula barang tu, naik kapal dan seumpamanya, jual RM2 boleh. Boleh. Macam mana mereka buat? Itulah Nabi kata, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu ada rahsia-rahsia dia. Yakni utlubu ilma illa bisin. Tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Walau fisin. Tuntutlah ilmu walaupun sehingga ke negeri Cina. Pasal apa? Utlubul ilma illa utlubul ilma, tuntutlah ilmu fisin. Saya pun lupa perkhidmatan dia macam mana. Walaupun sehinggalah kepada negeri Cina. Pasal apa? Kerana al-ilma di situ dibahas oleh ulama, iaitulah ilmu syariat. Ilmu syariat. Kalau tak ada guru ajak Fatihah di tanah Melayu ni, negeri Cina pun kita kena pergi mengaji. Kalau tak ada orang nak ajak bab hukum hakam syariat sembahyang, negeri Cina pun kita kena pergi. Maknanya, dituntut kepada kita ni belajar ilmu fardu ain. Al-ilma.
Tuntutlah ilmu. Alif lam di situ alif lam makrifah menunjukkan ilmu syarak. Kalau tak ada di negeri lain, Cina pun kita kepi. Maknanya kepentingan ilmu itu wajib kita pelajari. Baik. Cara-cara percaya dengan segala Rasul itu bersifat dengan segala baik. Ini cara dia. Cara-cara percaya segala Rasul bersifat dengan segala sifat yang wajib dan tidak bersifat dengan segala sifat yang mustahil itu seperti berikut. Ini cara kita beriman. Mana dia? Pertama, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya segala Rasul itu tetap dan sabit wajib bagi mereka itu bersifat dengan siddiq. Artinya benar Rasul-Rasul itu ada pengakuan dan dakwaan mereka itu menjadi Rasul. Yang pertama, wajib kita yakin Rasul itu siddiq. Semua Rasul benar. Benar apa? Dakwaan mereka. Mereka mengaku mereka itu Rasul. Ana Rasul. Ana Rasulullah. Aku ini Rasul. Mereka dakwah. Maka wajib kita beriman. Dakwaan mereka itu benar. Dan benar pada segala hukum-hukum yang disampaikan oleh mereka. Dan cerita-cerita yang disampaikan oleh mereka kepada kita, semua tu daripada Allah Ta'ala kesemuanya. Jadi benar perkataan sama ada mereka dakwah, mereka menjadi Rasul ataupun seluruh yang mereka sampaikan daripada hukum, cerita-cerita, semua kita wajib yakin betul kesemuanya. Bukan tipu, bukan Rasul kita reka-reka. Tidak. Itu semua tu memang betul. Benar daripada perintah Allah Ta'ala kepada kita. Bukan reka. Memang benar. Semua tu daripada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak tahu kata benar? Kerana beberapa perkara yang kita fikir. Yang pertama, iaitulah Allah Ta'ala mengurniakan mukjizat kepada mereka. Kalau orang biasa dakwah kata Rasul, boleh tak buat perkara-perkara yang mencari keadaan? Tak boleh. Tetapi Allah Ta'ala izin kepada mereka. Bertepatan dengan apa yang mereka bawa, baikkan yang mereka sebarkan. Dan dapat pula perkara-perkara yang mencarikan adat yang dinamakan mukjizat. Benar. Pasal apa? Musailamah Al-Kadzab, dia mengaku Rasul juga. Tapi dia nak bertanding dengan Rasul, tak. Dia nak tandingi Rasul, tak boleh. Pasal apa? Rasul kita apabila berdoa kepada telaga, ayat telaga tu tak ke. Tapi Musailamah Al-Kadzab doa terus kering. Ini maksudnya tipu. Tak boleh nak tiru-tiru, tak boleh nak reka. Itu wajib kita beriman. Dan yang kedua, Rasul kita buat perkara tu, kita nampak bukan mengikut hawa nafsu. Sebenarnya Rasul dakwah kena mengikut perintah Allah Ta'ala. Contoh, apabila ditawarkan perempuan, duit, harta, semua Rasul tolak. Menunjukkan kebenaran apa yang Rasul kita sampaikan. Kalau tipu, main-main, belakon-belakon, dia ambil. Ini tak. Benar membawa risalah daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah Rasul kita teruskan peran. Walaupun susah. Walaupun diancam. Walaupun nak dibunuh dan seumpamanya. Rasul kita mempertahankan kebenaran. Ini menunjukkan kebenaran Rasul kita dan Rasul-Rasul yang lain. Alaihimussalatu wassalam. Maka dengan sebab inilah wajib kita terima segala hukum-hukum sama ada dalam bahagian ibadah. Hak Rasul sampaikan kepada kita tu ibadah. Syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji wajib kita terima. Ataupun bahagian muamalat, hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, hebah, hadiah. Ataupun di dalam bahagian munakahat, nikah kahwin. Ataupun di dalam bahagian jinayat, kesalahan-kesalahan. Seperti mencuri apa hukum, minum arak apa hukum, mabuk.
fitnah orang, menjatuhkan maruah orang, apa hukum? Ada hukum di dalam Islam. Yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang tersebut semua di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua kita kena terima. Semuanya benar daripada Allah Taala. Sekiranya seseorang yang menolak, tidak mahu menerima hukum-hukum yang tersebut, apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi bawa, kalau kita tolak, membawa kepada rosak akidahnya. Membawa kepada rosak akidah kita, na'udzubillah. Pasal apa rosak? Kerana tidak percaya dengan Rasul bersifat dengan siddiq, artinya benar. Dia boleh bawa pikut tu. Kalau kita ni tak terima ajaran Rasul, membawa pada makna kita ni menolak ajaran Rasul dan kita ni menolak kebenaran Rasul kita menyampaikan kepada kita. Boleh rosak iman, boleh jadi kafir, na'udzubillah. Jadi wajib kita redha semua apa yang disampaikan oleh Rasul. Apa yang disebut dalam kitab syarak, wajib kita beriman. Ini adalah kewajipan kita. Kita beriman. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala lah Tuhan kita yang sebenar. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang sebenar. Maka apabila kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul, wajib kita beriman. Seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, muamalat, munakahat, jinayat, akhlak. Bersifat dengan sifat mahmudah. Tak boleh bersifat dengan mazmumah. Wajib kita kena beriman dan terima kesemuanya. Wajib kita beriman teguh kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, kiamat, qada qadar. Dan semua yang disampaikan dosa pahala, syurga, neraka, semua tu wajib kita beriman. Ini asas dalam agama yang kita sebut fardu ain. Wajib kita beriman. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya tidak ada sama sekali mustahil di atas segala rasul-rasul itu bersifat dengan dusta. Arti dusta itu tiada tentang khabarnya dengan waqi'. Mustahil rasul itu dusta. Mustahil rasul itu bohong. Dan begitu juga orang mukmin dia tak boleh bohong. Sifat mukmin mestilah benar. Kita minta doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang benar. Orang yang siddiq. Betul dengan Allah Ta'ala. Betul dengan Rasul. Betul perkataan, percakapan, perbuatan kita tu betul sebagai hamba Allah Ta'ala. Barulah kita ni jadi siddiq. Siddiqin. Orang yang benar. Kehambaan, pengabdian dia kepada Allah Ta'ala. Jadi Rasul tu memang siddiq, benar. Yang pertama perkataan. Dakwaan mereka dan apa yang disampaikan oleh mereka benar. Perkataan ni walaupun gurau senar pun benar. Sampai tahu tu. Gurau senar Rasul pun ke arah yang benar. Macam mana? Contoh. Rasul kita satu hari pergi ke pasar, peluk seorang pakcik tua daripada belakang. Melawak, bergurau lah. Siapa nak beli? Nak jual. Siapa nak beli? Saya jual orang tua ni. Siapa dia nak beli? Saya nak jual. Pakcik tu kata orang tak beli saya. Dah lah tua hitam pula. Rasul kata tak, kamu harga yang paling mahal. Mahal tu bohong ke? Tak. Pasal apa? Nisbah iman yang ada dalam dada pakcik tu. Nak bayar dengan dunia dan isi dunia ni nak tukar tak boleh. Mahalnya pakcik ni. Oleh kerana iman dia. Itu maknanya gurau yang benar. Yang halal. Yang betul. Ada seorang makcik perempuan. Ya Rasulullah doa kat makcik ni boleh masuk syurga. Rasulullah kata. Makcik. Orang tua tak boleh masuk syurga. Riaklah orang tua tu hati betul. Tapi Rasulullah bergurau dan senyum. Rasulullah kata begini makcik.
InsyaAllah makcik ni ahli jannah, ahli syurga. Yang dimaksudkan tak boleh masuk syurga tu iaitu usia. Apabila usia tua akan ditukar menjadi muda. Itu maksud daripada gurau senda Rasul yang halal, yang benar. Walaupun gurau senda pun benar. Apatah lagi hukum hakam dan perkhabaran dan cerita ataupun apa yang disampaikan oleh perkataan Rasul itu semuanya betul dan benar. Kemudian apa lagi? Perbuatan benar. Perbuatan ni termasuk diam Rasul tu pun benar. Boleh buat hujah dan hukum. Benar perkataan, perbuatan. Perkataan tu termasuk dakwaan mereka sebagai Rasul dan hukum hakam yang disampaikan. Cerita-cerita yang disampaikan semua benar. Benar perkataan ni termasuk gurau. Senda pun benar. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan Rasul ni semua betul. Benar. Termasuk diam. Boleh dibuat hujah hukum. Seperti Rasulullah diam ketika Sayyidina Khalid Ibn Al-Walid. Khalid Al-Walid makan dhab. Nabi diam. Menunjukkan dhab itu halal. Halal. Tapi Nabi tak makan oleh kerana tak lalu. Dan makruh. Kemudian, hati mereka tu benar. Betul. Benar, betul. Itu wajib kita beriman. Dan hati mereka itu bersiddiq. Dicampur sifat fatanah, cerdik. Bukan betul kena jual orang dah. Benar dan cerdik. Baik. Jadi bab benar ni kita mintalah doa kepada Allah Ta'ala. Orang mukmin mestilah dia kena benar. Dia tak boleh bohong. Orang mukmin ni dia tak boleh bohong. Itulah ayatul munafik, salah satu tanda orang munafik ni 3. Iza tumina, apabila diberi amanah khianat. Apabila dia bercakap, iza hadasa kazabah, apabila bercakap bohong. Apabila bercakap bohong, apabila diberi amanah khianat. Apabila janji, menyalahi janji. Ni sifat yang biasa, bukan buat-buat. Memang lagu tu. Tu munafik, tanda orang yang munafik. Tapi kalau dia tu janji dengan kita 10 kali, 9 dia buat. Sekali saja yang dia tu tak boleh tunai. Oleh kerana ada masalah. Jangan kita kata, hang ni munafik Tak boleh macam tu. Dia bukan sengaja. Contohnya, dia janji dengan kita nak pergi kenduri. Nak pergi kenduri. Dia terlupa sungguh. Masak-masak pergi market, masak-masak lupa sungguh. Kita tunggu pukul 11, tak mai. Pukul 12 pun tak mai. Kita kata, kita telefon ke dia. Pasal apa tak mai? Allahu Akbar, lupa. Maaflah dia. Jangan kita kata, hang ni munafik. Jangan. Tapi orang yang munafik ni memang sifat dia macam tu. Cakap je bohong. Apabila diberi khianat, memang dia diberi amanah, memang dia khianat. Apabila janji, menyalahi janji. Memang sifat macam tu, sedia-sedia. Na'udzubillah kita minta jauh. Na'udzubillah kita minta jauh. Itu kalau kita nak janji dengan orang. Kalau betul-betul kita nak pi, insya-Allah saya pi. Kalau tak ada apa-apa, saya sampai. Tapi nak bang saya siap. Kalau ada apa-apa, minta maaf lah. Saya tak boleh pi. Macam tu. Itu insya-Allah. Tak mai. Nanti kita ajak insya-Allah tak mai juga. Tak boleh. InsyaAllah kalau dalam hati kita tak mau mai, abang kata insya-Allah. Kalau hati tak boleh mai, kata berat. Berat tak boleh. Rasa-rasa memang tak boleh. Sibuk. Tapi kalau saya dah, insya-Allah saya pergi. Dia macam tu. Baik. Dalil di atas yang demikian itu benarnya Rasul
ada mukjizat pada mereka itu Rasul. Allah Ta'ala memberi anugerah mukjizat. Cerita bab benak ni ingat almarhum Tok Guru Haji Sa'ad Mogoi. Tok Guru Haji Sa'ad Mogoi ni orang kampung Bukit. Pokok Senah. Apabila orang bagi kat dia sedekah duit, dia orang kata Tok Guru ni ambil ni. Saya sedekah untuk minum. Apabila kata minum, dia pergi kedai, dia bayar minum habis. Kalau RM50, 50 dia belanja habis. Dia belanja orang hari tu. Pasal apa? Dia kata untuk minum. Tak boleh buat lain. Betul sungguh. Betul. Kalau kata bagi hadiah, tak kata apa, tak apa. Ni saya hadiah Tok Guru, ni saya sedekah Tok Guru. Tak kait dengan apa, tak apa. Tapi kalau kait, mesti dia buat bagi habis. Tu dia. Itulah menjadi hamba Allah Ta'ala yang siddiq, yang benar. Sehingga Allah Ta'ala memberi kepada dia karamah-karamah kepada insan seperti almarhum Tok Guru Haji Sa'ad Mogoi. Orang yang benar, hatinya betul. Allah Ta'ala angkat dia sebagai orang yang siddiq. Maka Allah Ta'ala memuliakan dengan memberi karamah-karamah yang maklum, yang masyhur, yang kita duk dengar selalu dah. Dia duk tumpang bah budak-budak. Waktu semayang, dia semayang. Bila dia semayang, masuk waktu zuhur, budak-budak nak balik sekolah, bah start tak boleh. Dia habis-habis semayang bagi salam, dia naik-naik bah, start boleh. Itu karamah almarhum Tok Guru Haji Sa'ad Mogoi. Habis. Begitu juga di Naka ada seorang nama, kalau saya tak silap, Haji Saleh. Haji Salim, Naka. Minyak habis, dia tuan ayam. Kita kalau enjin tuan ayam, habis rosak. Dia tuan ayam. Dia tu jangan tanya, jom. Bawa tu, boleh. Petrol tak ada, buah ayam. Haji Salim, Naka. Rahimahullah Ta'ala. Habis. Jadi, kepada Rasul namanya mukjizat. Kepada ulama awliya namanya karamah. Ini bukan magic. Bukan mereka buat, tetapi Allah yang mengizin. Allah Ta'ala lah yang anugerahkan kepada mereka. Perkara orang tak boleh buat, mereka boleh buat. Allah Ta'ala izin kepada mereka dapat buat perkara yang mencari keadaan. Begitu juga cerita almarhum Tok Guru Haji Yahya Kupang. Komunis nak masuk Kupang tak boleh. Pasal apa? Berkat zikir. Daripada jemaah Tok Guru Haji Yahya Kupang. Tu kalau dalam corona ni orang duk buat selawat, orang duk buat majlis ilmu, orang duk berzikir, jangan kita belekeh. Kerana mungkin dengan asbab ni Allah Ta'ala angkat wabak. Mungkin dengan asbab ada kuliah ilmu di masjid-masjid, adanya zikir di masjid, adanya majlis-majlis ilmu, majlis-majlis selawat kepada Rasul. Jangan kita pelekeh. Jangan kita kata, apa mereka ni? Duk buat cari reba semua. Jangan. Terkadang dengan asbab-asbab macam ni lah Allah Ta'ala angkat wabak. Seperti almarhum Guru Haji Yahya Kupang. Apabila komunis duk serang kata sana sini, dia buat majlis halaqah zikir. Dengan zikir itu keberkatan Allah Ta'ala jadikan keberkatan komunis gerun masuk dalam Kupang. Zikir tu komunis dengar macam suara terbang. Wow, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar macam tebuan, tak berani masuk. Itulah orang dulu-dulu kalau mai wabak dan seumpamanya, mereka akan baca hizib. Mereka akan baca hizib. Dan begitu juga baca burdah dan seumpamanya selawat. Itu mengundang barakah daripada Allah Ta'ala.
Jadi semua Rasul itu benar, di antara kebenaran tanda dia iaitulah dapat mukjizat. Ambih erti mukjizat itu ialah perkara yang menyalahi kebiasaan yang berlaku. Yang mencarikan adat. Nah, kalau adat tak boleh buat benda macam tu. Tetapi Allah tak izin boleh. Yang tiada kuasa makhluk lain melakukan ataupun mengadakan seumpamanya. Macam di Yaman. Satu ketika dulu, perang. Orang bom Yaman ni tak meletup bom. Bom tak meletup. Itu Yaman ni negeri yang aman. Kalau kita nak tengok negeri dulu-dulu, kehidupan salaf yang terdahulu, kita belanja duit, pergi ke Yaman. Kita tengok kota Tarim. Yang mana perempuan diasingkan dengan lelaki dan tidak ada maksiat. Supaya kita nak jumpa maksiat di kota Tarim. Itu Syekh Aminuddin ni, dia nak buat bulan 2 atau 3 ni. Syekh Aminuddin ni 6-7 kali dah pergi ke Yaman. Tu pun dia minat nak pergi lagi dan lagi. Pasal apa? Kita tak boleh dapat di negara-negara yang lain suasana yang aman, suasana kebajikan, ketaatan dan sukar untuk kita ni nak lihat kemaksiatan di bumi Tarim. Di bumi Tarim. Jangan pergi Sana'a pula. Sana'a macam Kuala Lumpur. Kita pergi Tarim. Kita pergi ke Tarim. Tapi kalau pergi ke Tarim, rombongan perempuan dengan lelaki tu pisah. Tak boleh duduk sekali dah. Perempuan bawa, lelaki bawa. Tapi kalau nak pergi tu, jangan kata seronok nak pergi terus. Tapi dia kena persiap kesihatan. Nak pergi tu, kita kena jaga kesihatan dulu. Pasal turun daripada Oman tu, belah-belah jam pula. Kena naik 8-9 jam lebih kurang. Kena naik pula van. Dia tak boleh turun Yaman terus ke Batabah. Di sini turun ke Jeddah ataupun ke Mesir. Kemudian barulah ke Oman. Barulah ke Oman. Lepas tu kena naik orang kata apa? Van untuk ke Kota Tarim. Habis. Jadi perkara-perkara yang mencarikan adat diberi oleh Allah sebagai mukjizat kepada Rasul. Perkara ni wajib kita iman. Kepada awliya ulama namanya karamah. Keramat. Karamah. Habis itu. Jadi karamah ulama ni banyak. Tok Isaleh apabila orang tenggelam di Sungai Jeniang, berhari-hari bomba cari tak jumpa, dia pergi doa-doa, timbul mayat. Maka Allah Ta'ala memberi wilayah. Bawah bumi pun dia boleh panggil naik. Yang mana bomba pun tak boleh kesan. Ini maknanya karamah. Allah Ta'ala mengkurniakan karamah. Tok Izzaleh Syekh ni pun banyak. Benda yang tak tahu lagi, dia habaq dah. Allah Ta'ala bagi dah rasa kepada dia. Gitu. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Karamah yang mencari keadaan. Seperti almarhum Syekh Abdullah Fahim. Tok Wan Tun Pak Lah kita. Dia bubuh tarikh Merdeka 31 Ogos dan tarikh Hari Malaysia hari yang lain. Dia kata dengan dua tarikh ni insya-Allah Malaysia aman. Dan kan dikacau lagi. Tu yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Tok Guru Haji Abdullah Fahim ni kalau Cina, dia lalu depan kedai sini masuk dalam kedai. Bagi hadiah, bagi barang-barang. Pasal apa? Bahasa di Paong. Kalau hari tu, rezeki Tok Izzaleh. Kadang-kadang Cina hak duk jual ikan di sik tu. Dia bawa mai ikan sebunik. Bolam tik Ikan hak elok-elok. Ikan bawai,
Ikan tenggiri dan seumpamanya ikan. Bawa pula buah dalam tin. Dia kata ni hadiah kat Tok Gulu. Tu. Orang Cina. Pasal apa? Dia kata, dengan berkat you buat kuliah, dia kata, kami murah rezeki. Tiap-tiap hari Jumaat tu, ikan habis. Orang beribu mai. Buka pula penyegaan-penyegaan. Pasang kemah dan seumpamanya. Jual. Orang-orang Melayu. Tu kedai-kedai Cina tepi tu, apabila hari Jumaat, seronok. Penyegaan mereka tu berganda-ganda. Baik. Tu orang panggil karamah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada awliya. Dan begitu juga kisah orang Cina yang main daripada negeri Cina buat masjid kampung laut di Kelantan. Macam mana cerita dia? Dia bawa main satu kapal bersama dengan rombongan tu, kayu-kayu. Di mana mereka mendarat, di situ akan dipacak buat masjid. Maka masjid kampung laut tu dibuat oleh orang yang Islam daripada Cina. Keturunan-keturunan ni banyak di Kelantan, dan begitu juga Tok Guru Haji Abdul Aziz Pendang. Jadi macam mana? Kapal mereka bocor. Bila kapal mereka bocor, ikan kacang mari tutup dengan mulut-mulut tu penuh. Katup supaya air tak masuk. Dan keturunan ni tak boleh makan ikan kacang. Itu karamah. Takkan binatang boleh faham bahasa orang, orang faham bahasa binatang. Perjanjian dengan ketua dalam kapal itu. Hampa dah kami tolong hampa tak boleh makan keturunan kami. Memang betul, kalau makan, dia akan melecok kulit. Jadi gatal sampai macam terbakar. Itu keturunan-keturunan yang mai daripada benua Cina, buat masjid di kampung laut, dan benih-benih ni tak boleh makan ikan kacang. Kalau dia pergi kedai, dia tanya ni ikan apa? Kalau tak kenal, dia tak makan, dia takut. Sebab Allah Ta'ala buat yang dikatakan kemuliaan bagi mereka, selamat kapal itu daripada sebab ikan kacang tolong. Ikan kacang tolong. Ini namanya karamah. Kau yang mencarikan adat. Adat takkan nak jadi macam tu. Takkan orang boleh faham bahasa binatang faham bahasa orang. Tapi Allah Ta'ala anugerahkan kepada awliya. Namanya karamah. Dulu masjid kampung laut tu tinggi. Kemudian apabila pasir tu dia makin tolak ke tepi, masjid tu jadi rendah, kemudian dipindah ke UUM kan? Ke apa? Saya pun tak ingat dah. Dipindahkan dan sekarang ni dah diluluskan oleh kerajaan nak pindah balik ke kampung laut tempat asal dia, nak letak balik masjid tu, akan dipindahkan kembali ke kampung laut negeri Kelantan, Darul Naim. Kalau lah kita cerita macam tu, orang kata muhung. Tapi bukan muhung, memang macam tu. Pasal apa? Orang dulu ni akan siddiq, benar. Apabila benar, Allah Ta'ala kurnia karamah. Rasul tu benar, Allah Ta'ala kurniakan mukjizat kepada mereka. Benar sama ada zahir dan batin mereka itu dengan Allah. Benar zahir dan batin mereka dengan syariat Allah Ta'ala. Mereka tidak menyalahi apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Jadi kita berhenti di sini dululah, muka surat 29. Kedua, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawa dan sabit wajib bagi Allah, wajib bagi segala rasul-rasul itu bersifat dengan amanah. Jadi saya mohon maaf kena berhenti awal. Kerana anak buah tak ada, anak duduk teriak. Jadi anak buah selalunya hak duduk jaga tu, dia pergi ziarah kematian. Kawan kami jugalah di Pondok Syekh, umur 32. Kek ping
Kemudian kena operate tak sedap hampir dekat-dekat 20 hari lebih. Kemudian takdir Allah Ta'ala jemput dia kemarin meninggal dunia. Dia kepala mentelaah di Pondok Sik. Nama Ustaz Arif bin Yusuf. Mengaji dengan saya lah. Saya masuk dulu, kemudian lepas tu dia masuk. Dia mengaji sampailah sekarang ni. Dia duduk menjadi kepala mentelaah duk mengajak budak-budak baru. Allah Ta'ala lebih sayang kepada dia, maka dia jemput pada hari ini, belum kahwin. Moga dengan kesakitan dia selama sebulan tu, dia sakit buah pinggang. Moga-moga Allah Ta'ala ampun dia dan Allah Ta'ala beri syafaat. Mengizinkan Rasul memberi syafaat kepada dia. Dan dia orang kata, oh Sik. Tetapi Allah Ta'ala bagi kepada dia ke bumi di Masjid Sik kerana dia nak duduk dekat dengan Tok Guru. Dan di Masjid Sik tu pun ada Tok Wan dan Tok dia. Maka nak dikebumikan lepas Zuhur lagi. Jadi sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada almarhum Ustaz Arif bin Yusuf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'amah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa zahir dan batin kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa yang nyata ataupun yang tidak kami sengajai ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Masukkanlah ke dalam hati kami ma'rifah, Ya Allah. Masukkanlah ke dalam hati kami nur ma'rifah, Ya Allah. Masukkan ke dalam hati kami nur ma'rifah, Ya Allah. Agar hati kami bercahaya dengan iman, Ya Allah. Dan keluarlah segala kegelapan dosa-dosa dalam hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Kau keluarkanlah segala kegelapan di dalam akal, dalam nafsu kami, Ya Allah. Supaya kami dapat nur cahaya ma'rifah kepadamu, Ya Allah. Supaya kami dapat mengenali Rasulmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Gerakkanlah fikiran kami, gerakkanlah hati kami, gerakkanlah lisan kami dan perbuatan kami. Supaya kami dapat melakukan ketaatan kepadamu, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami banyak dosa, Ya Allah. Ampunlah segala dosa kami, Ya Allah. Dosa yang sengaja ataupun yang tidak disengajai. Dosa zahir ataupun dosa batin, Ya Allah. Seperti mana engkau kurniakan ma'rifah kepada kekasih-kekasihmu, kurnialah kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, seperti mana engkau memberi husnul khatimah, hadiah kepada kekasih-kekasihmu, Ya Allah. Engkau kurniakanlah husnul khatimah kepada juga, Ya Allah. Hidupkanlah kami dalam iman dan matikanlah kami dalam iman, Ya Allah. Ya Allah, di akhir zaman ini, Ya Allah, banyak fitnah, Ya Allah. Banyak ujian, Ya Allah. Engkau selamatkanlah kami, Ya Allah. Kau selamatkanlah iman kami, Ya Allah. Kau selamatkanlah iman isteri kami. Kau selamatkanlah iman suami kami. Kau selamatkanlah iman anak-anak kami, Ya Allah. Kau selamatkanlah iman anak-anak kami, Ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kami berserah, Ya Allah. Kami lemah, Ya Allah. Kami lemah, Ya Allah. Engkau bantulah, sempurnakanlah iman kami. Engkau sempurnakanlah agama kami, Ya Allah. Hidupkanlah kami dalam iman. Matikanlah kami dalam keadaan iman. Husnul khatimah. Dan dapat kami mati dalam keadaan dapat berlafaz dengan lafaz yang dituntut olehmu, Ya Allah. Iaitulah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz.